Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Memang betul-betul si Rafizi ini bikin panas UMNO. Si Rafizi asal dia bercakap saya bikin panas UMNO. Tapi paling sedih si Rafizi setiap kali dia bercakap mesti UMNO bergegar. Sebab kalau dia bercakap si Rafizi ini dia suka bagi fakta, bukan macam yang lain. Ada orang bagi apa itu mulut jamban lah. Kau ini mulut jamban lah dia bilang sama saya. Masalah dia bukan saya yang mulut jamban. Saya baca saja. Janganlah kamu marah. Dan lain kali kalau tidak suka mulut jamban, cari jamban yang tidak mulut. Memang istri saya bilang setiap kali saya ketawa bikin panas. Tapi inilah kenyataannya. Oke, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Rafizi gegar Malaysia sekali lagi. Dia kata sokongan Melayu merundum punca utama UMNO terdesak PRU awal. Saya setuju atau tidak perkara ni saya pun dah tahu. Tapi fakta menunjukkan yang ni kalau kamu mau defend UMNO terpulang sama kamu lah. Tapi ini fakta. Fakta menunjukkan UMNO BN menang besar gila di Johor dan di Melaka kerana punca dia, salah satu punca dia ialah kerana pengundi yang keluar mengundi teramat-amatlah rendah. Dia punya peratusan. Jadi betul atau tidak, itulah fakta dia. Sokongan Melayu merundum punca UMNO terdesak PRU awal. Itu menurut Rafizi. Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli berkata penurunan sokongan orang Melayu terhadap UMNO merupakan sebab mengapa parti yang diterajui oleh Ahmad Zahid Hamidi itu begitu terdesak untuk mengadakan pilihan raya umum PRU awal. Katanya pada satu kempen Ayuh Malaysia malam tadi bekas ahli Parlimen Pandan itu mendakwa tinjauan parti itu baru-baru ini mendapati sokongan orang Melayu terhadap UMNO telah menurun daripada 27% kepada 18%. Wow, jauh turun tu. Rafizi berkata data dalam 2-3 bulan lepas dari Julai hingga September telah menunjukkan bahawa sokongan orang Melayu kepada UMNO jatuh merundum. Awal Ogos bila kita telefon 2,500 orang pengundi Melayu, kita tanya kalau esok mengundi you nak undi siapa. Bila kita tanya macam itu, sokongan kepada UMNO di kalangan orang Melayu ialah 27%. Nombor 2 Perikatan Nasional, nombor 3 PH lebih kurang 51% belum buat keputusan. Awal bulan Ogos sokongan Melayu pada UMNO 27%. Sebelum skandal LCS meletup dan sebelum Najib Razak check-in dekat Hotel Kajang 1000 bintang, berbintang-bintang, pakai baju ingat sabun jatuh jangan kutip. Sabun jatuh jangan kutip, bahaya tahu. Awal September yang lalu Najib dah check-in. Lepas tu LCS dah pecah. Saya tengok data saya pun tak percaya, kata Rafizi. Saya tak pernah tengok sokongan kepada satu parti jatuh merundum dalam satu bulan. Daripada 27% sokongan awal bulan Ogos jatuh kepada 18% pada September katanya. Rafizi berkata kebimbangan utama pembangkang ialah mengadakan pilihan raya pada musim tengkujuh yang akan menyebabkan banyak nyawa terkorban. Okey, so panjang lagi dia punya artikel. Tapi kamu setuju kah kalau sokongan Melayu yang merundum kepada UMNO adalah merupakan punca utama UMNO amat terdesak untuk PRU awal? Betulkah semua ahli UMNO mau PRU awal ataupun hanya beberapa orang saja yang mau PRU awal? Betulkah UMNO boleh menang? Kita tengoklah nanti. Dan betulkah PH boleh menang pun kita tengoklah nanti. Dan jumpa lagi, bye-bye. Jangan silap. Jangan silap kawan. Belum tentu lagi harapan si Zahid jadi kenyataan. Belum tentu lagi harapan si Zahid untuk bubar parlimen jadi kenyataan. Belum tahu, belum pasti. Kenapa belum pasti? Sebab walaupun dia merayu-rayu, kalau Agung ndak mau ndak juga, jangan kamu silap lah. Macam kacang juga, Kau tanam kacang,
belum tentu yang tumbuh itu banyak kacang. Mungkin jadi satu kacang. Paling teruk tiada kacang karena banjir. Oke, rupa-rupanya ada 4 faktor. Kenapa Agung mungkin boleh tolak harapan terakhir Zahida Medini. Yang pertama, Perdana Menteri pada ketika ini sebenarnya dia sedar, tapi diperingatkan saja bahwa dia tidak memiliki satu parti atau gabungan parti secara solid dan kukuh. Dengan amalan sebelum ini, nasihat Perdana Menteri sudah dianggap cukup untuk mewakili kabinet tanpa perlu dipersoalkan. Tapi sekarang ini bukan begitu. Jika Perdana Menteri menasihati yang di-Pertuan Agong untuk pembubaran parlimen, ia belum tentu mewakili keseluruhan kabinet. Anggota Jemaah Menteri yang mewakili kerajaan belum tentu. Maka nasihat Perdana Menteri mungkin ditolak atas alasan tidak dibuat secara kolektif. Sedangkan perlembagaan memberi penekanan kepada konsep tanggung jawab bersama, seperti yang tertulis di dalam Perkara 43/3 Perlembagaan Persekutuan. Sebab kedua ialah sebagaimana keputusan yang di-Pertuan Agong menolak nasihat pengisytiharan darurat berteraskan kepentingan awam, maka tidak mustahil nasihat Perdana Menteri untuk pembubaran parlimen juga ditolak berasaskan kepentingan awam. Mata saya selalu rusak sekarang, kena juling sudah, minta maaf. Terlalu banyak sudah membaca. Okey. Nombor 3, tindakan yang di-Pertuan Agong yang mungkin tidak membenarkan parlimen serta-merta walaupun selepas dinasihati Perdana Menteri tidak boleh dipersoalkan oleh mana-mana mahkamah seperti peruntukan Perkara 32. Lepas itu tindakan yang ketiga. Mana sudah yang ketiga? Saya baca dulu mana sudah yang ketiga? Mengulas lanjut. Faktor ketiga, tindakan yang di-Pertuan Agong yang mungkin tidak membubarkan parlimen serta-merta walaupun selepas menasihati Perdana. Itulah yang ketiga tadi. Lepas tu yang keempat, apalah kau ni? Baca pun dah pandai. Nombor 4. Mana sudah berempat ini? Aku pun dah ingat sudah lah mana nombor 4. Tapi nombor 4 mengulas lanjut beliau berkata faktor keempat penolakan pembubaran disebabkan rakyat terpaksa mengundi sewaktu musim tengkujuh pada PRU sebelum urusan belanjawan negara tidak disempurnakan dengan baik oleh kerajaan, serta risiko pembaziran akibat pilihan raya tidak serentak adalah satu langkah tidak popular dan bertentangan dengan sentimen umum rakyat. Sebarang tindakan yang di-Pertuan Agong yang selari dengan kehendak rakyat sukar dipersoalkan walaupun ia kelihatan luar biasa. Maka mengambil kira 4 faktor itu, beliau menjangkakan tidak mustahil nasihat pembubaran parlimen oleh Perdana Menteri akan ditolak jika ia benar-benar berlaku. Jadi ini sebenarnya adalah suara pendapat daripada pensyarah undang-undang dan polisi di Universiti Teknologi Malaysia UTM, Profesor Madya Dr. Muhammad Fatih Yusof. Bukan makcik di sebelah rumah, bukan juga pakcik di sebelah rumah kamu, bukan jiran-jiran yang selalu mengumpat ke membawang ke, bukan. Tapi ini seorang profesor undang-undang. Kita jumpa lagi, bye-bye.